Umar Abdul Aziz ni diamanahkan oleh Allah kepada dia. Maknanya telah memegang tampuk pemerintahan. Dia boleh kaya, dia boleh senang, tapi dia zuhud. Kekayaan depan mata, kesenangan depan mata, tapi dia boleh tahan benda. Itulah zuhud. Kalau nak tahu zuhud, nak tengok orang zuhud, tengoklah Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ketika mana anaknya nak kahwin, anak dia nak kahwin, ini disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin di Imam Abu Lais As-Samarqandi. Ketika dia nak kahwin, anak dia nak kahwin, nak ambil duit zakat, apa bapak dia kata? Walaupun di zaman pemerintahan aku, orang nak kahwin boleh dapat zakat, tapi kau anak aku takkan beri. Itu warak dia. Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan seterusnya kata ulama, untuk sampai kepada istiqamah ialah tawakal. Diceritakan bahawa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, ketika dia mengajar, orang dulu kalau mengajar ni bawah pokok dulu, ngaji zaman dulu, dia pun bawah pokok, anak murid pun ramai lah. Tiba-tiba daripada atas pokok ni ada seekor ular. Bila jatuh ular ni, anak murid semua lari. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tak lari. Ular tu semakin hampir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak berganda. Lama-lama ular tu patah balik. Itu. Kemudian anak murid dia tanya, wahai Tok Syekh, kenapa tak lari? Kalau aku lari, bermakna aku belum yakin lagi kepada Allah. Kau mau jauh tak apalah, boleh lari. Allah sekarang dah dapat, dekat, nak macam mana? Aku hanya bertawakal kepada Allah ketika itu. Kata, sesungguhnya barang siapa takut kepada Allah, nescaya Allah akan menakutkan semua makhluk kepadanya. Itu pegangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia baca ke tak baca tidak disebut, tapi begitulah keyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka oleh sebab itulah kata ulama yang disebut dalam kitab Risalatul Muawanah, Syekh Abdullah Haddad rahimahullahu ta'ala, kerana para ahli ulama ni ada sifat tawakal kepada Allah. Dia yakin pada Allah. Sesungguhnya manusia tidak boleh memberi mudarat, ataupun makhluk tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Oleh sebab itulah para ahli ulama ni dia berdakwah, dia tidak pernah takut kepada ancaman. Ni kata Syekh Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Kerana tawakal ni, kalaulah tidak ada sifat tawakal, maka ramailah di kalangan para ahli ulama ni tidak berani berdakwah. Kenapa? Kerana takut. Kalau aku pergi ni apa tak orang kata, kalau macam ni pula jadi orang macam mana pula. Dia ada bermain di pemikiran, maka dia tidak yakin kepada Allah. Ini yang diuraikan oleh Syekh Abdullah Haddad radhiyallahu an dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Dan Syekh Abdullah Haddad ni juga mengarang kitab, nama kitabnya Al-Iman, iaitu nama kitabnya nasihat iman dan agama. An-nasaih ad-diniyah wal imaniyah, iaitu nasihat agama dan iman. Syekh Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Syekh Abdullah Haddad ni seorang yang buta. Tapi dia banyak mengarang kitab. Buta. Dan Syekh Abdullah Haddad berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramailah orang Malaysia ni mengamalkan Ratib Haddad, terutama orang Johor mengamal Ratib Haddad, orang Singapura Ratib Haddad. Iaitu Ratib ni zikir yang diamalkan oleh Syekh Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Syekh Abdullah Haddad ni mempunyai karamah, banyak karamah yang dimuliakan, diberi kemuliaan oleh Allah kepada Syekh Abdullah Haddad rahimahullahu ta'ala.
Kalau kita beli kitab dia pun, iaitu kitab dia nasihat agama dan iman, memang kita dapati kitab ni amat detail dan mendalam. Kenapa? Kerana dia beramal dengan ilmu walaupun dia buta. Muslimin dan muslimat rahimahullah ta'ala. Kita sambung balik. Dan yang kelima, yang pertama taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga tawakal, yang keempat dia mesti ada sifat redha. Redha tentang pemberian Allah. Orang yang redha ni, dia bila ada sifat redha, maka dia tidak akan ada sifat dengki, dia tidak akan ada sifat iri hati, bahkan dia redha dengan pemberian Tuhan. Itu perlu ada orang yang nak istiqamah beribadat, dia mesti ada sifat redha. Implikasi daripada tidak redha kepada Allah ni, di atas pemberian Allah, maka datanglah sifat yang tidak baik. Maka walaupun dia beramal, istiqamah berzikir, istiqamah dia sembahyang tahajud, istiqamah dia ni contohnya mengerjakan amal-amal saleh, tapi tidak ada sifat redha, maka ternafi istiqamahnya. Yang seterusnya, kata ulama, dia mesti ada tafwid, iaitu menyerahkan kepada Allah. Kita beramal ni, kita perlu serah pada Tuhan. Kita mengaji kitab hikam, mukaddimah kita hikam mengingatkan kita bahawa sesungguhnya amalan yang kita lakukan ni, kita tak boleh terlampau berpegang, bahkan kita terus serah pada Tuhan. Kita tak boleh berpegang dengan amalan. Iyyaka wal i'timada 'alal amal, nuqsanur raja'i 'inda wujudis salal. Ini disebut oleh Syekh Ibn Atta' As-Sakandari dalam kitab hikamnya, dalam muqaddimah hikam. Berbahaya, kata Syekh Ibn Atta', apabila orang itu i'timad dengan amalan. Bila dia terlampau berpegang kepada amalan, dia akan kurang harapan kepada Allah apabila datang ujian daripada Allah. Tapi kalau dia beramal, dia serah kepada Allah, maka apa-apa ujian yang datang kepada dia, dia tenang. Sebab apa? Sebab dia percaya itu adalah datang daripada Allah, dan barangkali Allah menguji dia ni kerana apa? Untuk menaikkan martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah uji para nabi. Itu tafwid. Orang yang tafwid ni, dia akan tenang, sama ada dalam keadaan susah pun begitu, dalam keadaan senang pun dia tenang saja. Muka dia ceria saja, dia tidak ada nampak bermasalah. Kenapa? Kerana dia tafwid kepada Allah. Dia tinggi maqam tafwid. Kalau mengaji kitab hikam, kita akan bertemu dalam maqam tafwid, macam mana dihuraikan oleh Syekh Ibn Atta' As-Sakandari untuk sampai kepada maqam tafwid ni. Dan seterusnya, yang ketujuh kata ulama, iaitu ianya perlu ikhlas dalam semua amalan. Ikhlas ni kata ulama, ia adalah rahsia di antara makhluk dengan Allah. Tidak ada orang tahu ikhlas ni melainkan Allah. Contohnya kalau kita mengaji kitab Hidayatus Salikin, ataupun kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin dalam bab ikhlas, disebut dalam kitab Hidayatus Salikin dalam bab ikhlas kepada Allah. Amalan ni dia akan ditapis oleh Allah, bermula daripada langit pertama. Bila ditapis langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dia lepas sehingga langit ketujuh. Tapi apabila bertemu dengan Allah, maka Allah kata, lemparkanlah amalan ni kepada Tuhan punya. Mereka pun bertanya, ya Allah, kenapa perlu dilemparkan semula? Kerana ianya tidak ikhlas kepadaku. Kata Allah, sesungguhnya ikhlas itu rahsiaku dengan hamba-Ku. Tidak ada orang yang boleh mengetahui ikhlas melainkan aku. Ini disebut dalam kitab Ihya, ataupun disebut dalam kitab Hidayatus Salikin di Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala. Mana ikhlas? Orang tak tahu ikhlas. Fudail bin Iyad menyatakan, ramai orang beribadat tetapi tidak ramai yang ikhlas. Oleh sebab itulah Nabi selalu